Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih lagi membicarakan berkaitan dengan surah Al-Fil. Dan ini merupakan video sambungan kepada video yang sebelumnya. Di mana video sebelum ini kita telah membicarakan tentang pengenalan dan juga pokok pembicaraan di dalam tafsir fi zilalil Quran berkaitan surah Al-Fil. Disebabkan huraiannya yang agak panjang, jadi kita sambung pada video yang kedua. Pada video kedua ini, kita akan melihat penafsiran ayat-ayat surah Al-Fil daripada ayat pertama hingga ayat kelima. Sebelum itu, kita lihat dahulu penafsiran bagi ayat pertama dan ayat kedua dengan temanya ialah Tahun Gajah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa gajah yang hendak meruntuhkan Kaabah? Ia merupakan satu pertanyaan dengan tujuan menimbulkan rasa kagum terhadap peristiwa yang amat besar. Peristiwa itu begitu terkenal dan masyhur di sisi umat Arab hingga mereka jadikannya sebagai tahun permulaan sejarah. Mereka berkata, kejadian itu berlaku di tahun gajah dan kejadian ini berlaku 2 tahun sebelum tahun gajah atau berlaku 10 tahun selepas tahun gajah. Pendapat yang masyhur, Rasulullah SAW telah dilahirkan pada tahun gajah itu sendiri dan ini mungkin merupakan salah satu dari penyesuaian-penyesuaian ilahiyah yang memang dirancangkan. Di sini jelaslah kepada kita bahawa tujuan surah ini bukanlah untuk menceritakan suatu kisah yang tidak diketahui oleh orang-orang Arab. Malah, untuk mengingatkan mereka dengan kisah yang diketahui mereka untuk sesuatu maksud di sebaliknya. Kemudian selepas ayat pertama, ia menyambung cerita itu dalam bentuk pertanyaan yang sama dan membawa erti penjelasannya ini istifham takriri. Dengan penafsiran berkaitan tentang kaum Quraisy diingatkan supaya bersyukur. Pada ayat yang kedua. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? Tidakkah rancangan jahat mereka sesat, yakni gagal dan tidak sampai matlamatnya sama seperti orang kesesatan jalan dan tidak sampai kepada tempat yang dituju? Mungkin dengan pertanyaan ini, Allah mahu mengingatkan kaum Quraisy terhadap nikmat-nikmatnya kepada mereka. Iaitu nikmat di mana menjaga dan memelihara rumah Kaabah semasa mereka tidak berdaya untuk menghadapi serangan tentera bergajah yang kuat itu. Semoga dengan peringatan itu mereka berasa malu kerana perbuatan mereka mengingkari Allah yang telah menolong mereka di saat kelemahan mereka. Dan semoga mereka mengurangkan rasa keangkuhan dengan kekuatan mereka dalam menghadapi Nabi Muhammad SAW dengan segelintir pengikut-pengikutnya yang beriman. Kerana Allah telah pun menghancurkan tentera-tentera yang kuat yang mahu mencerobohkan rumah sucinya dan ia berkuasa pula untuk menghancurkan orang-orang kuat yang sedang menentang Rasulnya serta dakwahnya. Seterusnya, pada penafsiran ayat yang ketiga hingga ayat kelima. وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ. Dan ia telah menghantarkan kepada mereka rombongan burung berpasuk-pasukan. تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ. Yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ. Lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Penafsiran ayat ketiga hingga kelima dengan beberapa penafsiran dengan beberapa tema iaitu serangan Abrahah digagalkan dengan angkatan burung dari Allah. Dalam ayat berikut, ia menjelaskan bagaimana Allah menggagalkan rancangan jahat mereka dalam satu pemberian yang amat indah dan menarik. Kata-kata Ababil pada ayat yang ketiga bererti kumpulan atau pasukan-pasukan. Dan kata-kata sijil pada ayat yang keempat berasal dari kata-kata Parsi yang tersusun dari dua kalimah yang bererti batu dan juga tanah, iaitu batu yang berpalit dengan tanah. Ka'asfim ma'kul dengan maksud seperti daun-daun yang dimakan ulat pada ayat yang kelima. Kata-kata asfin bererti daun kayu yang kering
dan maksud dari daun yang dimakan ulat ialah daun-daun hancur kerana dimakan dan dicaing oleh ulat atau ketika dimakan dan dikunyah binatang. Ini adalah satu gambaran fizikal pecah belah tubuh badan akibat terkena batu-batu yang dilontar oleh pasukan-pasukan burung. Bermakna ini tidak perlu ditakwilkan dengan gambaran bahawa mereka dibinasakan dengan penyakit cacar. Seterusnya, kita dapat lihat tema yang berikutnya ialah berkaitan tentang saranan dan teladan dari peristiwa kebinasaan bala tentera bergajah. Tujuan dan teladan yang dapat diambil dari peringatan Allah terhadap peristiwa ini memang banyak. Antaranya yang pertama, ia menyarankan bahawa Allah SWT tidak mahu menyerahkan urusan memelihara rumah sucinya kepada kaum musyrikin Arab, walaupun mereka memang berbangga dengan rumah itu, di samping menjaganya dan melindung padanya. Apabila mahu menjaga dan mengisytiharkan naungan dan pengawasannya terhadap rumah itu, ia membiarkan kaum musyrikin kalah di hadapan kekuatan bala tentera yang menyerang dan kudrat kuasanya terus campur tangan secara terang-terangan mempertahankan keselamatan rumah suci itu supaya orang-orang musyrikin tidak mempunyai sebarang jasa mempertahankan rumah itu dengan semangat jahiliah mereka. Keadaan latar belakang ini sebenarnya amat kuat menyokong mereka bahawa urusan untuk membinasa tentera-tentera penceroboh adalah diatur mengikut undang-undang yang luar biasa, bukanlah mengikut undang-undang biasa. Kerana cara inilah yang lebih munasabah. Sepatutnya, campur tangan kudrat Allah yang terus terang itu dibalas segera oleh kaum Quraisy dan juga kaum-kaum Arab yang lain dengan menganut agama Allah yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW. Dan tidak sepatutnya kebanggaan dan penjagaan mereka terhadap rumah suci dan berhala-berhala mereka yang mereka dirikan di sekeliling yang itu menjadi halangan kepada mereka untuk memeluk Islam. Peringatan Allah dengan peristiwa itu dengan cara begini merupakan sebahagian dari kecaman terhadap mereka, merupakan satu penyataan hairan dan aneh terhadap sikap mereka yang degil itu. Peristiwa itu juga menyarankan bahawa Allah tidak memberi kesempatan kepada ahli kitab, iaitu Abraha dan bala tenteranya untuk merobohkan Baitul Haram dan menguasai tanah suci itu walaupun ia telah dicemari oleh kepercayaan syirik dan walaupun ia orang-orang musyrikin sendiri menjadi penjaganya supaya rumah suci itu kekal bebas dari segala kekuasaan pemerintah-pemerintah dan kekal selamat dari rancangan-rancangan jahat. Juga, supaya kebebasan tanah suci itu kekal selamat dari rancangan-rancangan jahat dan tanah suci itu kekal terpelihara agar agama yang baru itu dapat tumbuh dengan bebas tanpa dikongkong oleh sebarang kuasa dan tanpa dikuasai oleh mana-mana pemerintah yang zalim dan agar agama ini yang datang untuk mengatasi semua agama dan kepimpinan seluruh manusia tidak dinaungi dan dipimpin oleh yang lain. Inilah perancangan Allah terhadap rumah sucinya dan terhadap nabinya sebelum ada seorang manusia pun yang tahu bahawa nabi yang akan membawa agama yang baru itu telah dilahirkan pada tahun tersebut. Lalu kita berasa gembira dan tenteram dengan saranan surah ini terhadap perasaan tamak haloba gerakan salibiyah antarabangsa dan gerakan Zionisme antarabangsa yang berlega di sekeliling tempat-tempat suci Islam. Gerakan itu tidak berhenti-henti merancang secara sulit untuk melaksanakan tamak haloba mereka yang jahat itu. Allah Azza wa Jalla yang telah memelihara rumah sucinya dari pencerobohan ahli kitab akan terus menjaga dan memeliharanya. Juga memelihara Madinatul Rasul dari segala rancangan-rancangan yang jahat. Saranan yang ketiga dari surah ini ialah bangsa Arab tidak pernah memainkan peranan penting di dunia. Malah tidak mempunyai identiti sebelum Islam. Di Yaman, mereka merengkok di bawah penjajahan Parsi atau Habsyah. Kerajaan Arab yang berdiri di sana kadang-kadang berada di bawah naungan Parsi. Di utara, negeri Syam berada di bawah penjajahan Rom. Baik secara langsung maupun dalam bentuk tertubuhnya sebuah kerajaan Arab di bawah naungan kerajaan Rom. Tiada wilayah yang terselamat dari penjajahan asing melainkan wilayah tengah semenanjung Arab. Tetapi wilayah itu berada dalam keadaan hidup berpindah randah dan berpecah belah dan tidak dapat membentuk satu kekuatan yang hakiki dalam percaturan kuasa dunia. Perangan antara kabilah berlaku selama 40 tahun tetapi kabilah-kabilah itu baik secara berasingan maupun secara terkumpul tidak pernah mempunyai kekuatan yang disegani oleh negeri-negeri jiran yang kuat. Apa yang berlaku dalam tahun gajah itu merupakan ukuran kekuatan kabilah-kabilah itu apabila terdedah kepada serangan asing. Seterusnya mari kita lihat bagaimana kebangkitan Arab di bawah panji-panji Islam. Hanya di bawah panji-panji Islam sahaja bangsa Arab bagi pertama kalinya dalam sejarah memainkan peranan antarabangsa dan mempunyai kekuatan kerajaan yang digeruni, iaitu kekuatan yang menyapu kerajaan-kerajaan, menghancurkan singgahsana-singgahsana
dan memimpin umat manusia setelah dihapuskan kepimpinan jahiliah yang sesat. Tetapi faktor yang menyediakan kebangkitan bangsa Arab bagi kali pertama di dalam sejarah mereka ialah kerana mereka lupakan diri mereka sebagai bangsa Arab. Mereka lupakan semangat kebangsaan dan perkauman mereka. Yang diingat hanya mereka adalah orang-orang Islam saja dan panji-panji yang dikebarkan mereka hanya panji-panji Islam saja. Mereka membawa satu akidah raksasa yang kuat kepada manusia sebagai rahmat dan kebajikan untuk mereka. Mereka tidak membawa gagasan kebangsaan dan perkauman. Mereka membawa gagasan dari langit untuk diajarkan kepada manusia. Bukannya membawa aliran pemikiran dari bumi untuk menundukkan manusia di bawah pengaruhnya. Mereka keluar dari negeri mereka semata-mata untuk berjihad di jalan Allah. Bukan untuk membina sebuah empayar Arab yang mewah, makmur, angkuh dan takbur. Bukan untuk mengeluarkan umat Arab dari penjajahan Rom dan juga Parsi kepada pemerintahan bangsa Arab sendiri. Malah mereka keluar untuk mengeluarkan manusia daripada menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah yang tunggal, tepat seperti ucapan Rabi' ibn Amir, utusan orang Islam di majlis Yazdajar. Allah mengutuskan kami untuk mengeluarkan umat manusia dari menyembah sesama manusia kepada menyembah Allah yang tunggal, dari kesempitan dunia kepada keluasan hidup akhirat, dari kezaliman agama-agama kepada keadilan Islam. Manakala tema yang terakhir yang ingin ditunjukkan di sini ialah berkaitan tentang Arab kembali jatuh setelah meninggalkan panji-panji Islam. Ketika inilah sahaja bangsa Arab mempunyai kewujudannya, memiliki kekuatan dan memegang teraju kepimpinan, dan semuanya itu adalah untuk Allah dan untuk jalan Allah. Mereka terus mempunyai kekuatan dan memegang teraju kepimpinan selama mereka berjalan lurus di atas jalan Islam. Tetapi apabila mereka telah menyimpang darinya dan mengingatkan kembali semangat kebangsaan dan perkauman mereka, dan apabila mereka tinggalkan panji-panji Islam untuk mengibarkan panji-panji kebangsaan dan perkauman, mereka dibuang oleh bumi dan dipijak oleh bangsa-bangsa yang lain. Kerana Allah telah meninggalkan mereka apabila mereka meninggalkan Allah dan melupakan mereka apabila mereka melupakan Allah. Apakah nilai umat Arab tanpa Islam? Apakah gagasan yang dapat disumbangkan oleh bangsa Arab kepada umat manusia apabila mereka tinggalkan gagasan Islam? Apakah nilai satu bangsa yang tidak menyumbangkan sesuatu gagasan kepada umat manusia? Setiap bangsa yang pernah memimpin umat manusia dalam mana-mana zaman sejarah adalah mendukung sesuatu gagasan yang tertentu. Sedangkan bangsa-bangsa yang tidak mendukung sesuatu gagasan seperti bangsa Tatar yang menyerang negeri timur dan bangsa Barbarian yang menyerang kerajaan Rom di barat tidak dapat hidup lama. Mereka telah larut dalam bangsa-bangsa yang ditaklukkan mereka. Satu-satunya gagasan yang dapat disumbangkan oleh bangsa Arab kepada umat manusia ialah akidah Islamiah. Akidah inilah yang pernah mengangkatkan mereka ke mercu kepimpinan. Andainya mereka tinggalkan akidah ini, maka tiada lagi suatu fungsi dan peranan untuk mereka di bumi ini. Inilah yang patut diingat baik-baik oleh umat Arab jika mereka mahu hidup, mahu memiliki kekuatan dan mahu memegang teraju kepimpinan. Dan hanya Allah sahaja yang dapat memberi hidayat dari kesesatan. Hadza wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.